Seorang lelaki dari Florida masih belum belajar dari kesilapannya, walaupun telah ditangkap bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi lebih daripada 36 kali. Berhenti di situ, pusing badan. Apa yang sedang berlaku? Pusing belakang dengan tangan kau jangan pegang apa-apa. Kita sedang mengupas apa yang membawa kepada penangkapan beliau yang ke-38, ya. Mereka ada benda tu di gym. Dan status beberapa kes lain itu hari ini. Kau nak bagi dia nama kau? Kau nak bagi dia nama penuh kau? Ini Law and Crime yang dibawakan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Sekarang, Anda mungkin ingat suspek ini dari salah satu episod kami sebelum ini. Dia pernah ditangkap kerana mendedahkan kemaluan di tempat awam. Kali ini, dia telah ditangkap kerana didakwa melakukan siri jenayah yang melibatkan beberapa daerah di Florida. Hari ini adalah 8 September 2025. Kami berada di Martin County, Florida, di tempat letak kereta sebuah plaza memberi belah. Ia baru sahaja melepasi jam 9.15 pagi dan tim rondaan jalan raya bersama beberapa detektif penyiasatan jenayah telah mengepung seorang lelaki. Mari kita perhatikan tembakan silang. Mari sini, mari sini. Berjalan ke arah saya. Stop there, turn around. Pusing ke belakang sambil angkat tangan. Pejabat Sheriff Daerah Martin mengenal pasti lelaki itu sebagai Debs Cardoso, berumur 30 tahun. Menurut hantaran media sosial yang dibuat oleh jabatan itu, dia tidak berada di plaza pada hari itu untuk membeli belah barangan. Dia sedang mencari mangsa seterusnya. Apa yang sedang berlaku? Apa yang sedang berlaku? Ucap selamat tinggal. Syukur kepada Tuhan. Apa yang sedang berlaku? Bagi kami sedikit masa ya. Kami akan jelaskan semuanya sebentar lagi. Saya dibawa ke mana? Apa yang sedang berlaku? FC. FC. Saya jumpa apa-apa untuk saya sekarang. Jika awak nak pergi dengan kereta, Awak masih akan naik kereta. Saya akan masuk ke dalam kereta. Sebahagian rakaman kamera badan ini telah ditapis oleh pejabat Sheriff Daerah Martin. Namun, ini apa yang kita tahu? Penyiasat mengatakan Debis didakwa mencuri sebuah Jeep Wrangler di daerah Broward, Florida. Kemudian dia memandu kereta itu ke daerah Martin dan didakwa cuba mencuri sebuah lagi kereta. Menurut dokumen mahkamah, petikan berdasarkan ciri-ciri yang membezakan, saya menemui kenderaan itu keluar dari Martin Square Plaza yang terletak di 3138 Southeast Federal Highway Stewart, Florida. Kenderaan itu membelok ke arah selatan ke Southeast Federal Highway dan berhenti di lampu isyarat merah di persimpangan Southeast Indian Street. Tingkap pemandu diturunkan dan saya melihat seorang pemandu memakai baju lengan panjang berwarna biru, topi kelabu, dan mempunyai misai serta janggut gelap. Kendaraan itu terus bergerak ke arah selatan, kemudian membelok masuk ke Wedgwood Commons Plaza yang terletak di 3540 Southeast Federal Highway Stewart, Florida. Kendaraan itu bergerak melalui kawasan letak kereta sehingga Major Croft dan Detektif Markham secara taktikal meletakkan kenderaan mereka di hadapan dan belakang kenderaan tersebut. Budak masa 20 minit. Dia mesti kenderaan pemerhati yang berada 21 jauh. Dia sedang berpusing-pusing seperti ini. Dia betul-betul macam... Tengok, salah seorang daripada korang. Saya tak pasti kita tahu apa-apa tentang dia lagi. Mereka beritahu kami ia dikesan di sini. Asalkan kau berada dalam benda tu. Baiklah. Terima kasih. Dia jelas patuh kan? Ya. Di sini, segalanya hampir terbongkar bila saya undur dengan cepat. Baiklah, kita selesai. Saya nampak truk putih keluar dari truk hitam. Awak memandu ke mana? Dia sedang melawan. Oh, tak apa. Ya, jadi saya undurkan kereta, dia nampak saya dan saya macam... Hey. Baiklah, itu bagus. Kita buat sekarang. Agak terlambat. Dia tidak menjadi masalah bagi saya. Dia sangat menakutkan. Sudah tiba masanya. Jadi, apa pendapat awak? Perlu berharap bahawa dia akan membawanya masuk. Ya. Jika ini dia. Siapa yang dalam trek putih tu? Saya tak tahu. Saya nampak lori putih datang ke sini. Itu awak ke, Paulo? Okey. Itu kereta awak ke? Negatif. Siapa nak dia ni? Saya tahu, saya nak dia.
Jadi kalau korang nak bubarkan AD, kami akan keluar dan adakan protes duduk. Kami tiada masalah untuk ambilnya. Kalau dia nak ambil atas apa-apa sebab pun, tak apa. Tapi kami tiada masalah untuk ambilnya. Sempurna. Yang itu tak menjawab soalan awak. Mereka tak boleh bagi saya tempat letak kereta. Kami akan kembali sekejap lagi. Baiklah, jadi seperti yang saya katakan, saya bukan detektif. Mereka yang akan tanya awak semua soalan, okey? Seperti yang saya cakap tadi, saya cuma macam pemandu teksi saja. Mereka beritahu saya bawa awak dari sana ke sini. Itu pejabat sheriff, itu pejabat detektif di luar, okey? Jadi fikirkan semua soalan yang awak ada dan itu akan ditanya kepada mereka. Menurut rekod dalam talian, penangkapan bukanlah perkara baru bagi Davis Cardoso. Insiden ini dilaporkan merupakan penangkapan beliau yang ke-38. Beliau sebelum ini pernah berdepan tuduhan langgar lari, memandu di bawah pengaruh alkohol, memandu semasa lesen digantung, mabuk di tempat awam, mendedahkan diri secara tidak senonoh, kecurian kecil dan berkeliaran tanpa tujuan. Itu hanyalah sebahagian daripada tuduhan yang dilaporkan pernah dihadapinya sepanjang tahun-tahun lalu. Kami akan tunjukkan rakaman kamera badan daripada salah satu penangkapan terdahulu beliau sebentar lagi. Tetapi apabila Debs dibawa masuk ke bilik soal siasat pejabat Sheriff Daerah Martin, selepas penangkapannya pada 8 September, beliau mengadu sakit dan lenguh badan. Saya rasa sangat sakit. Awak boleh lihat kaki saya. Apa? Turunkan stokin itu. Awak boleh lihat bagaimana mereka sudah menderita. Daripada apa? Tengok itu. Tak nampak apa-apa selain cala pada kaki kau. Itu saja. Cuma ada cala di situ. Bila stokin terbuka, kereta dari sentuhan aku. Okey, ada jururawat di penjara. Ya, saya takkan baitinya. Mesti ada hospital. Apa yang hospital boleh buat berbeza daripada jururawat di penjara? Mereka akan jujur dengan kau. Mereka akan bersihkan. Mereka akan rawatnya. Ya? Mereka ada itu di penjara. Mereka tak ada itu di penjara. Mereka ada. Mereka tak ada. Pernahkah awak ke penjara ini? Tak pernah. Okey, jadi macam mana awak tahu? Mereka tak ada benda tu dalam penjara. Mereka tak ada barang pencuci dalam penjara. Ya. Rasanya tak. Saya rasa mereka ada. Itulah tujuan mereka di situ. Tidak, Tuan. Okey, itulah tujuan mereka di situ. Itu seorang jururawat. Dia akan membersihkan apa sahaja luka yang awak ada. Saya takkan bawa awak ke hospital hanya untuk itu. Kalau mereka perlu bawa awak ke hospital, mereka akan buat begitu. Awak tak mahu perkara-perkara ini. Bawa awak ke hospital. Kita hanya akan pergi jumpa jururawat di penjara. Dan jika mereka tentukan awak perlu ke hospital, barulah mereka akan bawa awak. Okey. Sedia? Come on. Dia ada masalah dengan kaki ni atau macam tu? Itu penjara. Yup. Apa yang terjadi dengan kaki awak? Apa yang saya katakan? Sebab apa? Itulah yang saya katakan. Saya perlu ke hospital. Ia cuma nampak macam gigitan nyamuk. Tidak, tengok. Ini gigitan nyamuk. Kalau awak letak stokin tu, awak boleh nampak awak dah dapat perhatian saya tentang hal perubatan ni. Okey, mereka akan beri awak rawatan perubatan di sana. Okey, apa yang pelik di depan? Tidak. Davis Cardoso telah ditangkap atas tuduhan jenayah berat mencuri kenderaan bermotor dan kesalahan kecil memandu semasa lesen beliau digantung. Dia dibawa ke penjara daerah Martin. Pejabat Sheriff menggunakan Facebook untuk menyorot penangkapan DBC yang ke-38. Mereka menulis, saya petik, di daerah Martin, keputusan seperti ini mempunyai hasil yang sangat boleh dijangka. Jika Anda keluar di laluan yang salah, Anda memang berada di jalan yang salah. Dan Anda tahu berapa lama perkara itu akan berterusan. Diharapkan dia akan dipenjarakan cukup lama untuk mengelakkan penangkapan ke-39. #keluar salah. Rekod mahkamah dalam talian menunjukkan pada 6 Oktober 2025, DBC mengaku tidak bersalah atas pertuduhannya. Sekarang mari kita lihat kembali salah satu penangkapannya sebelum ini. Untuk case ini, kita kembali ke 22 Julai 2024 di Miami Beach, Florida, berhampiran Catalina Hotel and Beach Club. Sejurus selepas tengah malam, seorang pekerja hotel menahan pegawai polis Miami Beach. Dia berkata seorang lelaki telah membuat komen seksual yang mengganggu terhadapnya. Kemudian didakwa menunjukkan kemaluannya kepadanya. Mira, bagaimana anda cuba untuk... Jadi dia ubah itu. Dia macam, saya ada buat di sini sekarang juga. Apa yang kamu buat? Biar sentuh kamu.
Ia sentuh bibir saya. Lebih kurang macam tu. Awak okey perlukan bantuan paramedik? Awak nak ikut kami? Tunggu. Awak ada kad pengenalan? Tak ada. Awak datang sini seorang diri? Tak. Saya tunggu. Kita takkan pergi ke sana, tapi mari sini. Kau dah telefon dia? Kau dah telefon 911 atau apa-apa ke belum? Sampai mana lupa dia? Lelaki Sepanyol kecil, lebih kurang 5 kaki 6 inci. Pakai seluar pendek hitam. Dia macam sedang berjalan-jalan di sekitar sini. Jadi, orang Hispanik lebih kurang 5 kaki 6 inci. Dia kata dia pakai seluar pendek satu warna. Hitam. Dia berpakaian serba hitam. Pakai fedora. Lelaki kulit putih, lelaki kulit hitam, kulit putih. Sepanyol. Boleh tak awak tunggu di sini sekejap dan lihat kalau kami boleh cari mereka? Okey? Apa sebenarnya yang dia buat? Macam langkah demi langkah. Okey, jadi awak nak ke hotel kami? Apa nama hotel awak? Dan jadi dia macam awak boleh selia ini. Dan saya kata tunggu sekejap. Dan bila saya nak tepuk bahu dia, dia tumbuk dia. Dia tumbuk awak macam dengan penumbuk yang digenggam. Awak ingat tak sama ada dia guna tangan kanan atau tangan kiri? Dia guna kedua-dua tangan. Tapi pada hari itu, dia macam... Ya. Why? Terus, what? Dia ingat saya tolak dia. Kenapa saya suka macam tu? Dan apa yang dia buat? Apa yang awak cuba lakukan? Ketiga net. Sebab dia macam... Sistem pada komputer kami tak ada kad. Jadi awak berada di kaunter. Okey, jadi awak bekerja di sana dan pada dasarnya cuba keluarkan dia sebab dia tak ada dalam sistem. Dan dia cuba dapatkan bilik. Maksud saya, dia cuba melancap di hotel. Okey. Pekerja hotel itu berkata lelaki ini bukan pun tetamu hotel. Dia hanya masuk ke hotel dari jalan. Dan jadi dia tukar X dan X. Jadi apa cerita? Hentikan botol itu. Dan saya akan mengemam bibir saya. Apa lagi yang berlaku selepas itu? Dia terus lari. Tak, dia cuba pukul saya lagi. Dan saya macam, tunggu sekejap. Apa ini? Okey. Dan kemudian dia mula kau cuba pertahankan diri dan masa itulah kau lari. Jadi saya mula buat intai-intai sikit. Jadi saya mula bersama dengannya. Saya tak bersihkan bahagian ini. Ya, itu pasal rambut. Ya. Lepas tu dia kata, kalau awak nak ni, saya boleh bagi sekarang juga. Dia turunkan tangannya. Sangat kecil. Okey. Saiznya 1 inci. Okey. Alright. Jadi dia tumbuk awak. Okey, baiklah. Dan awak kata dia seorang lelaki Hispanik. 5 kaki 7 inci. 5 kaki 7 inci. Atau tidak hitam. Ya, kami sedang membuka sukatan. More or less how old? Aduh, awak dengar tak tadi? Tentang lelaki kecil tu. Itu suara dia. Macam gaya cinta. Ya, dia nampak macam remaja. Macam Ya, sangat-sangat. sangat-sangat pelik. Sudah tentu. Saya nak tengok. Dalam beberapa minit, pegawai menemui seorang lelaki yang sepadan dengan gambaran suspek. Dia berada di sebuah restoran makanan segera di jalan yang sama, tidak jauh dari situ. Saya akan kembali. Jangan berpaling. Jangan berpaling, matikan. Saya akan lakukan sesuatu. Jangan tegang. Saya rasa tegang. Saya rasa tegang. Ada apa? Terapat. 2, ya. Baiklah, kita kena keluar dari sini. Yang ini akan bagus. Kenapa kita bercakap dengan awak, saya tak tahu. Kita memang sedang bercakap dengan awak. Lelaki itu bercakap dengan saya. Dan saya macam, apa hal ni? Saya tak ada. Saya tak ada, saya tak buat. Awak ada senjata atau sesuatu macam itu? Sama tu dia kerja sama. Eh bro, apa yang kau buat ni? Duduk sini. Apa? Duduk sini. Mina. Walaupun dia enggan memberikan namanya, pegawai mengesahkan bahawa dia ialah Debbie Cardoso. Menghadap kereta. Kenapa tak biri di sini? Kenapa awak tak biri? Awak bawa senjata. Saya di sini.
satu? Yang mana satu yang awak pernah pergi? Saya pernah pergi ke sana. Awak pun pernah ke sana. Betul? Awak pernah pergi ke sana sebelum ini? Ah? Awak pernah pergi ke sana sebelum ini? Nampak tak macam mana Timmy ada dalam penjara di sini? Ya, bro. Oh, tengok tu. Lompat keluar dari situ. Apa lo? Dalam poket belakang dia tu, badan terbalik. Oh, kawan-kawan. Nampak tak apa yang korang cakap tu? Tak aku. Apa benda ni? Kau baru je letak benda sial tu dalam poket aku. Oh, korap sekali. Kau tahu kita ada kamera tengah rakam kan? Ya, betul. Kau yang letak benda tu. Kau cuma serek kereta kau saja. Oh, ini memang kereta aku. Itu memang gila kan? Aku nak periksa poket aku. Wah, 16 November. Saya akan pegang dia, ambilkan beg untuk saya supaya saya boleh masukkan ini ke dalam beg. Ya. Tunggu sekejap. Jangan turun. Awak tahu, saya tahu. Pertenang di situ, mundur ke belakang. Hei, apa nama awak? Kau memang dah kena masuk penjara, bro. Kau tak nak beritahu apa nama kau? Aku tak buat apa-apa. Debbie Cardoso telah dibawa ke penjara daerah Miami. Tempat itu, seperti yang kita tahu sekarang, dia tidak tinggal lama di sana. Sila duduk di sini. Saudara, awak tak pernah ditangkap di Miami-Dade County. Awak tak ada waran tangkap? Awak dari mana, saudara? Negeri mana? Awak dari negeri mana? New York? Baiklah. Mereka perlu buat saya makan waran. New York. Rivera. Tiada padanan. Ya, mereka sudah mohon mendapatkan waran.
Tunggu dulu. Abang? Saya akan letakkan dia dalam sel sehingga kamu semua bersedia. Apa yang kamu akan buat dengan saya? Saya tak tahu apa yang mereka akan buat dengan kamu. Mari sini. Kamu nak beri dia nama semu? Kamu nak beri dia nama penuh kamu? Operator Fairfax, lah. Baiklah. Pegawai X-ray 2089. Rekod dalam talian setakat rakaman ini menunjukkan Debbie Cardoso hanya mempunyai satu kes terbuka dari daerah Miami-Dade yang dilaporkan berpunca daripada penahanan pada 6 Februari 2025, 7 bulan sebelum dia didakwa mencuri sebuah kereta. Dalam kes itu, Debbie telah ditahan atas pertuduhan kesalahan kecil iaitu serangan fizikal, melawan tanpa keganasan dan memberikan nama palsu selepas ditahan. Dia dijadualkan hadir ke mahkamah bagi kes itu pada 20 Mei 2026. Rekod mahkamah dalam talian dari Martin County, Florida menunjukkan kes kecurian besar Debbie Cardoso masih terbuka. Prosiding mahkamah seterusnya bagi kes itu dijadualkan pada 4 Jun 2026. Terima kasih kerana menonton episod Inside the Crime ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan berjumpa lagi di sini esok dengan satu lagi kes.